Kenapa nama Jolo digugurkan? Bekas Ketua Audit Negara Tan Sri Madina Muhammad terkejut apabila mengetahui Tan Sri Amrin Buang yang ketika itu ialah Ketua Audit Negara dan pegawainya Datuk Nur Salwani Muhammad diperintahkan supaya meminda dan memusnahkan salinan asal laporan audit Wan Malaysia Development Berhad 1MDB. Madina berkata Nur Salwani yang kini Timbalan Ketua Audit Negara memaklumkan perkara itu kepadanya sebelum beliau masuk ke bilik mesyuarat untuk diberi taklimat mengenai salinan pindaan itu. Laporan tersebut adalah untuk dikemukakan kepada jawatan kuasa kira-kira wang negara PAC. Saya terkejut apabila Amrin diarah meminda salinan asal dan Nur Salwani diarah supaya memusnahkan salinan yang ada dibentangkan kepada PAC. Bagaimanapun, dia tidak memusnahkan versi asal laporan itu. Dia menyimpan versi asal di bawah kerusinya, kata beliau lapor Free Malaysia Today. Bekas Perdana Menteri Datuk Seri Najib Razak didakwa menggunakan kedudukannya untuk mengarahkan pindaan terhadap laporan akhir audit 1MDB sebelum dibentang di hadapan PAC bagi mengelak daripada tindakan tata tertib sivil atau jenayah diambil terhadapnya. Bekas Ketua Pegawai Eksekutif 1MDB Arukanda Kandasamy pula didakwa bersubahat dengan Najib dalam membuat pindaan tersebut. Menurut pihak pendakwaan, perbuatan tersebut dilakukan di Kompleks Jabatan Perdana Menteri Pusat Pentadbiran Kerajaan Pusat Putrajaya antara 22 dan 26 Februari 2016. Pertuduhan adalah mengikut Seksyen 23-1 Akta SPRM 2009 yang memperuntukkan hukuman penjara sehingga 20 tahun dan denda tidak kurang daripada 5 kali jumlah suapan atau RM10,000 mana yang lebih tinggi jika sabit kesalahan. Terdahulu pada 30 September 2021, bekas Ketua Setiausaha Sulit Najib Razak, saksi pendakwaan ke-11 Tan Sri Shukri Muhammad Saleh dalam keterangannya di mahkamah berkata, pada 26 Februari 2016 saya berjumpa Najib di pejabatnya dan Najib arahkan saya lebih kurang kata macam ini, Shukri, anda beritahu audit agar isu sensitif dan tak relevan seperti Jolo dalam 1MDB tak dimasukkan dalam laporan. Jika pembangkang dapat tahu perkara ini, ia boleh jadi isu. Shukri mengaku menghubungi bekas pengarah JAN ketika itu Saadatu Nafisa Bashir Ahmad untuk menyampaikan arahan Najib. Keputusan untuk meminda laporan itu, kata pihak pendakwa, dibuat dalam mesyuarat di Pejabat Ketua Setiausaha Negara ketika itu Tan Sri Ali Hamzah pada 24 Februari 2016. Mesyuarat dibuat untuk mengarahkan bahagian tertentu laporan audit 1MDB diubah atau dipadam, termasuk isu kehadiran Jolo dalam mesyuarat lembaga pengarah. Selain Ali dan Arukanda, antara yang hadir dalam mesyuarat itu adalah bekas Ketua Audit Negara Amrin, Shukri dan Wakil Jabatan Peguam Negara ketika itu Tan Sri Zulkifli Ahmad menurut pihak pendakwaan. Sementara itu di Mahkamah Persekutuan New York, juri dalam perbicaraan bekas jurubank Goldman Sachs akhirnya melihat bukti kukuh berhubung harta yang dibeli dengan wang yang didakwa dijarah dalam skandal rasuah berbilion dolar 1MDB, lapor The Bloomberg. Mereka melihat invoice untuk kalung berlian merah jambu bernilai 23 juta dolar Amerika bersamaan 97.2 juta ringgit yang dicipta khas oleh tukang emas berprestij New York, Lawrence Swatch, untuk Datin Seri Rosmah Mansor. Menurut rekod, Jolo menghubungi Lawrence pada Jun 2013 meminta tukang emas itu mencipta rantai berlian merah jambu dengan permata berbentuk hati di tengahnya untuk Rosmah. Setelah siap, Lawrence menghantar sendiri kalung itu kepada Rosmah yang berada di atas kapal layar bersama Jolo di luar pantai Monaco. Begitulah eratnya hubungan keluarga Najib dengan Jolo sehingga peniaga dalam buruan itu boleh berada bersama mereka di atas kapal layar dan mesyuarat khas ahli lembaga pengarah 1MDB. Menurut bekas Setiausaha Syarikat Lembaga Pelaburan Terengganu TIA yang kemudiannya dikenali sebagai 1MDB, Lim Poh Seng, Jolo hadir dalam mesyuarat berkenaan yang diadakan di Royal Bintang Damansara pada 26 September 2009. Poh Seng berkata demikian dalam keterangannya di Mahkamah Tinggi pada 29 September 2021. Persoalannya, mengapa gugurkan nama Jolo dalam laporan akhir audit 1MDB jika keberadaannya dalam mesyuarat 1MDB bukan satu kesalahan? Sekarang bukan hanya pembangkang yang dapat tahu, seluruh dunia pun sudah tahu. Rosmah pula tidak mengaku ada kaitan dengan kalung merah jambu yang ditempa Jolo, kata peguamnya. Sama ada mengaku atau tidak, invoice sudah muncul di Mahkamah Persekutuan New York. Akibatnya, satu Malaysia sudah kesipuan. Mencari maklumat dan berita politik yang bebas, kupasan yang tepat, panas,
Dapatkannya secara eksklusif hanya di Jom Channel. Komitmen kami, pentasan berita Isnin hingga Jumaat. Berbicara dan isu semasa, kami garapkan secara langsung. Panel-panel berkaliber dan profesional. Interaktif, pandangan anda kami raikan. Jangan lupa bersama kami di setiap hujung minggu dalam edisi khas mingguan. Jom Channel, moving forward, sharing a new experience.